Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk video kali ini, cikgu akan membincangkan mengenai topik janjang aritmetik. Apa yang dimaksudkan dengan janjang? Janjang ni adalah jujukan ataupun dalam bahasa lain, susunan nombor. Okay, nampak tak contoh yang pertama dan juga yang kedua? Kita ada satu susunan nombor. Ini jika kita dapat lihat, ini adalah susunan menaik. Dan contoh yang kedua ni adalah susunan menurun. Okey. So dalam topik ni kita nak membincangkan mengenai bagaimana cara sebutan-sebutan ni diperoleh. Janjang aritmetik ni adalah setiap sebutan diperoleh dengan menambah atau menolak sebutan sebelumnya dengan pemalar. Okey, maksudnya sebutan-sebutan ni diperoleh dengan cara menambah ataupun menolak. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. 3/7. Okey, 3/7. Dia tambah ke dia tolak? Okey, so kita dapat lihat dekat sini, 3/7 dia tambah 4. Okey, 7/11 pun mesti tambah 4 juga. Barulah dinamakan dengan janjang. Kalau dekat sini tambah 5, so dia dah tak constant. So salah lah. Okey. So 4 ni apa? Okey, 4 yang dekat sini ni nama dia adalah beza sepunya. Okey, 4 ni adalah beza sepunya. Okey, ni nama dia Okey, beza sepunya. Okey, simbol dia adalah D. Okey, dalam bahasa Inggeris dia adalah common difference. Okey. Okey, so kita tengok kepada contoh yang kedua pula. Okey, 20/15. 15/10. Okey. 20/15 dia tolak 5. 15/10 tolak 5 juga. Okey, so negatif 5 ni apa? So negatif 5 ni apa? Beza sepunya lah. Okey, so negatif 5 ni adalah beza sepunya. Ni dalam bahasa Inggeris dia adalah common difference. Okey. Okey, kita lihat kepada practice 1. Okey, tentukan sama ada setiap yang berikut janjang aritmetik ataupun bukan. Okey, jika soalan tanya macam ni, formula apa yang kita nak guna? Okey. So, bila soalan macam ni, kita akan menggunakan formula beza sepunya yang tadi. So, formula dia D sama dengan T2 tolak T1. Boleh juga kita guna T3 tolak T2 ataupun T4 tolak T3. Contoh kalau kita ambil sebutan ni. Jadi 46 tolakkan dengan 39. Kita kena tolakkan dengan sebutan sebelum dia. Okey, itu formula untuk beza sepunya. Okey, so kita lihat kepada soalan A. Okey, diberi susunan nombor 24, 31, 39 dan juga 46. So, bagaimana cara nak jawab dia? Okey, so first kita cari dulu untuk sebutan kedua tolak sebutan yang pertama. Okey, ini sebutan yang pertama lah. Ini sebutan yang pertama. So, D sama dengan 31 tolak 24. Okey, sama dengan 7. Okey, 7. Kita kena check semua Okey, next. Kita kira untuk 39 tolakkan dengan 31. Okey, D sama dengan 39 tolak 31. Okey, sini kita dapat 8. Okey, so korang nampak tak dekat sini? Nilai beza sepunya dia tak sama. Okey, 7 sini, 8 tak sama. Jadi ini bukan janjang aritmetik. Bukan janjang aritmetik. Okey. Okey, next kita tengok kepada soalan B. Okey, 17, 21, 25 dan juga 29. Okey, sama je cara dia. Kita pakai formula beza sepunya. So, D sama dengan 21 tolak 17. So, kita akan dapat 4. Okey, next. 25 tolak dengan 21. So, kita dapat 4. Okey, seterusnya 29 tolak dengan 25. 4. Okey. Nilai beza sepunya untuk soalan B kesemuanya adalah sama. Okey, bila kesemuanya adalah sama, maka ini adalah janjang aritmetik.
Kalau tak sama bukan, kalau sama janjang aritmetik. Seterusnya kita tengok kepada soalan C. Okey, yang mana diberi 3P tolak 2P tambah 3 dan 4 ni adalah 3 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik, cari nilai P. Okey, so ini adalah 3 sebutan pertama. Jadi ini saya labelkan T1, ini T2, ini T3. T ni stand for term dalam bahasa Inggeris. Jadi T1, T2, T3. Okey, cari nilai P. Okey, sekarang ni kita nak mencari nilai unknown. Okey, ini unknown lah. Okey. Okey, P ni adalah unknown. Okey, kalau soalan tu minta cari nilai unknown, kita akan menggunakan formula D sama dengan T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okey. So, cara nak jawab dia, okey, saya akan mulakan daripada sini, T2 sampailah ke belakang ni. Jadi, T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Okey, mula-mula kita ambil yang ni, sebutan kedua, tolakkan dengan sebutan pertama. So, P tambah 3 untuk sebutan kedua. Okey, tolak. Okey, buka kurungan. Okey, baru masukkan sebutan pertama. Jadi, 3P tolak 2. Okey, sama dengan, okey, T3 tolak T2. So, T3 kita 4. Tolak. Okey, buka kurungan. Okey, sebutan kedua kita adalah P tambah 3. And then, kita selesaikan. Okey, so, P tambah 3. Okey, negatif ni dah nak masuk lah. So, kita dapat negatif 3P tambah 2. Okey, sama dengan 4 tolak P tolak 3. Okey, so P tolak 3P kita dapat negatif 2P. 3 tambah 2, positif 5. Sama dengan 4 tolak 3, kita dapat 1 tolak P. Okey, kita nak mencari nilai P. So, kita jadikan P ni sebagai tajuk lah. So, negatif P ni saya akan pindah dia ke sebelah kiri. Jadi, negatif P tambah P sama dengan 1 dekat sini. 5 ni saya pindah dia ke kanan jadi negatif 5. So, sini kita dapat negatif P sama dengan negatif 4. So, P sama dengan 4. Okay, dah settle. Okay, so kita tengok kepada soalan D. Diberi sebutan 1, 3/4, H, K dan 7. Membentuk satu janjang aritmetik, cari nilai H dan K. Okay, so soalan kita dekat sini adalah cari nilai H dan K. So, maknanya dia minta kita cari nilai unknown. Okey, so ingat kalau soalan tu minta cari nilai unknown, terus pakai formula D sama dengan T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2 macam ni. Okey. Untuk mencari nilai H dan K, kita memerlukan dua persamaan. Okey, kenapa dua persamaan? Sebab dekat sini dia ada dua unknown. Okey, so kita memerlukan dua persamaan untuk mencari dua unknown. Okey, ni saya labelkan T1, H ni T2, K ni T3, 7 ni adalah T4. Okey, so nak guna formula ni dia kena ada at least 3 sebutan. Okey, dia kena ada 3 sebutan untuk guna formula ni. Okay, so kita bentukkan terlebih dahulu persamaan yang pertama. Okay, persamaan yang pertama saya akan guna 3 term yang depan ni, 1, 3/4, H dan juga K. Saya akan guna 3 term yang pertama ni dulu. Okay, so sebelum tu kita tukar ni dulu. Okay, kita tukar dia kepada pecahan tak wajar. So kita akan dapat 7/4 H, K dan 7. Okay. So, sekarang ni saya nak bentukkan persamaan pertama. So, saya akan guna 3 term yang depan ni. Jadi, H kan sebutan kedua. Ni, H tolak 7/4. Sama dengan K tolak H. Tolak H. Okay, pakai formula ni. Okay, so saya tak nak ada apa-apa nombor dekat bawah ni. Saya tak nak. So, saya akan hapuskan 4 ni dahulu. Okay, yang mana kesemua ni kena darabkan dengan 4 lah. So, 4 darab H, kita dapat 4H. Okay, ini darab 4. Hilanglah 4 kat bawah ni. So, tinggal negatif 7. Okay, 4 darab K, 4K. H darab 4, 4H. Okay, so sini H, sini H. Jadi, saya akan letak dia pada satu tempat.
Jadi 4H tambah 4H sama dengan 4K. Negatif 7 saya akan pindah dia ke kanan. So kita permudahkan dia, kita dapat 8H sama dengan 4K tambah 7. Okey, 4K ni saya akan pindah dia ke sebelah kiri. 8H tolak 4K sama dengan 7. Okey, jadi ini adalah persamaan yang pertama. Okey, untuk persamaan yang kedua pula, kita akan guna 3 term yang ni. 1, 2, 3. Okey, saya akan guna 1, 2, 3. Okey, jadi ni kita tutup. Okey, kita tutup. So, K tolak H. K tolak H sama dengan K tolak H sama dengan 7 tolak K. Okey, kalau kita ambil yang ni, kita kena tolak yang sebelum. That's why K tolak H. Okey, next kita ambil yang ni. 7 tolak dengan sebutan sebelum. That's why dia jadi 7 tolak K macam ni. Okey, so sini K, sini K. So kita letak dia pada satu tempat. Okay, 7, negatif H. Saya akan pindah dia ke kanan. So kita dapat 2K sama dengan 7 tambah H. Okey, so yang dekat atas ni, saya mulakan dengan huruf H, K and then yang tak ada unknown. Sama juga macam ni. Kita susun dia supaya dapat bentuk macam ni. Dimulakan dengan H, K and then yang tak ada unknown. So H ni saya akan pindah dia ke sini. Okey, jadi negatif H, K tambah 2K sama dengan 7. Okay, ini adalah persamaan yang kedua. Okay, kenapa saya susun macam ni? Sebab saya nak tekan calculator je untuk cari nilai H dan juga K. Okay, kalau korang tak nak pakai calculator, korang boleh terus pakai persamaan serentak macam biasa. Okay, so cara penggunaan calculator, okay, korang tekan mode, ambil EQN 1, okay, and then kata unknown. Okay, sekarang ni kita nak cari dua unknown. Yang ini A1 kita adalah 8. Okay, B1 kita negatif 4. C1 kita adalah 7. Okay, persamaan yang kedua pula. A2 kita adalah negatif 1. B2 kita adalah 2. C2 kita adalah 7. Nilai-nilai ni kita akan key in dalam calculator. So, A1 kita 8. Okay, tekan sama dengan B1 kita negatif 4. C1 kita 7. Okey, dia tanya untuk A2 pula. Jadi A2 kita negatif 1, B2 kita 2, C2 kita 7. Okey, so dah keluarlah nilai. Okey, nilai yang pertama yang keluar ni adalah nilai H. Sebab apa? Sebab kita masukkan H dulu kan. Jadi nilai yang keluar tu adalah nilai H. Jadi 3.5 tukar kepada pecahan. Kita dapat H sama dengan 7/2. Okey, K sama dengan, tekan sama dengan lagi. Ini, Y ni nilai bagi K. 21/4. Okey, so itu sahaja. Dah settle dah untuk soalan